Anda akan dapat mendengarkan lagu-lagu hits terkini dan saya akan kongsikan maklumat serta info yang sedang berlaku di negara kita, Brunei Darussalam. Aku ingin hantar pemenangga Adiwan ni. Adiwan ni sebabnya menghiburkan kita ni di mana saja kita ni berada. Radio itu adalah amat mustahak bagi saya, seumpama kawan rapat dengan saya. Selamat menyambut ulang tahun Radio Brunei. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ni Intan DJ Intan bukan ya? Ya. Ini bekas DJ Is apa khabar? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ya, Maaf ganggu. silakan, Boleh saya silakan, duduk? Silakan. Okey, Puan. Ya, baik. Apa khabar Puan Salmi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gitulah. Sihat. Dan rasanya Segar kami bugar, di Rampai Pagi belum terlambat untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ya, Maaf zahir sama-sama. batin. Walaupun hari ini merupakan 22 Syawal. Ya. Oh, tidak lama lagi Syawal akan meninggalkan kita ya. Itulah yang dah terasa ya. Begitulah. Ya. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Puan Salmi ke studio Rampai Pagi pada pagi ini. Iaitu sekarang ini tahniah juga kita ucapkan kepada Puan Salmi dan Tahniah juga kenapa tu? Itulah untuk Puan Salmi dan juga bersama dengan rakan-rakan penyiar Ya, semuanya. Jurhebah, Maksudnya warga penyiar radio di Ya. 5 rangkaian di negara kita ini kerana ini merupakan sambutan yang ke-67 tahun Iya perkhidmatan. 67 ya? 67 Betul. tahun perkhidmatan Radio Brunei. Jadi tahniah kita ucapkan. Terima kasih Is. Is pun Alhamdulillah. merupakan salah seorang bekas DJ kita Ya, tapi dia Alhamdulillah. sudah bye-bye meninggalkan kita ya. Sudah ada profession lain. Alhamdulillah. okey. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi- Baik, ladies first lah. Ladies Ya. first ah. Ladies first. ya. Tapi sebelum itu Salmi minta tawarkan lagu apa tu? Puan Salmi. Kemudian saya. Jadi baik, Ya. kita mulakan ya Puan Salmi ya. Ya. Wawancara kita, saya serahkanlah. Ya, jadi kepada alhamdulillah Puan ya, hari ini merupakan hari perkhidmatan Radio Brunei yang ke-67 tahun. Ya, betul. Jadi mungkin boleh Puan terangkan kepada penonton kita mengenai perkembangan Radio Brunei sehingga kini. Macam Baik. mana? Seperti yang kita sudah maklum ya, radio berkembang begitu pesat sekali. Kalau dulu Juruhebah hanya dapat didengar, tapi sekarang Juruhebah dapat ditonton. Kalau dulu kan bila mendengar suara saya, oh orangnya tua ni. Okey, badannya cemani. Jangan cemata. Rambutnya cemani. Tapi bila sudah tani ke kedai, Assalamualaikum, ni berapa sekilo ni? Bang. Suara Salmi je tu, you know. Orang melihat kita ni di kedai di mana. Betul. Tak Salmi ni, you know. Sekali lepas tu suaranya tua, orangnya muda. Aish, begitulah. Dululah itu cerita dulu, cerita benar ya. Betul. Kemudian Alhamdulillah. bila saya melihat Juruhebah dah lagi bertapuk, Juruhebah sekarang dah lagi seperti dulu, hanya dapat dilihat di tempat-tempat yang kata orang di kedai di mana, tapi sekarang di TikTok, di Instagram, live TikTok yang naik feeder apa khabar semua pagi. Lagi ramai followers, lagi tinggi KPI kami bagi dan prestasinya. Begitulah. Betul, alhamdulillah. Bukan Jadi, saja di TikTok, di Instagram, di betul. Facebook, begitulah. Orang dapat melihat Juruhebah tersebut. Dia lagi dapat membayang-bayangkan, oh ni lesung pipitnya ni, badannya macam kerengga kali. Sekali dilihat, macam ni badannya, you know. Dia lagi ada terkajut. Ini lagi ada elemen yang orang surprise. Betul sekali. Tidak ada lagi bayangan-bayangan imajinasi pendengar. Kerana pendengar dengan Juruhebah anda dapat Betul. dipisahkan. Betul. Kerana Juruhebah menemani pendengar, especially yang kesunyian, Betul. teman di kereta dan sebagainya. Itulah perubahannya ya. Ya. Intan dan juga Is, Betul dulu dan sekali. sekarang. Betul Dulu sekali. Juruhebah bersembunyi, tapi sekarang Juruhebah terang-terangan. Jadi sebetulnya jadi kepada bis kita penonton di luar sana, sekarang ini kita baru sahaja dalam sesi wawancara kita, iaitu sempena dengan Hari Perkhidmatan Radio Brunei ke-67 tahun. Dan alhamdulillah kita merasa gembira rasanya dengan adanya hari ini merupakan 2 Mei sambutan Perkhidmatan Radio Brunei ianya ditubuhkan, dan jika dikenang diimbas kembali 67 tahun telah berlalu. Jadi dengan sepantas ataupun seiring waktu yang berjalan ya, beberapa platform
platform telah pun tersedia untuk khususnya warga penyiar. Ya, Dan betul. yang kita maksudkan ini Puan Salmi adalah Juruhebah Radio. Dan habis kita pada pagi ini kita amat bertuah sekali kerana kita didatangi oleh mantan juga, tapi masih lagi sebetulnya suaranya kedengaran di radio bersama dengan Puan Salmi binti Haji Ibrahim, merupakan penolong ketua radio bahagian rancangan radio pada saat ini. Tahniah kita ucapkan. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi mungkin Puan Salmi dapat menceritakan sedikit pengalaman-pengalaman dan juga kita ingin mengimbas kembali. Apakah cabaran yang dihadapi oleh Radio Brunei sejak adanya social media ini? Jadi macam tadi saya katakan, seiring dengan berlalunya masa, waktu yang telah kita tinggalkan ini, beberapa platform telah disediakan tadi macam TikTok, Facebook, WhatsApp. Instagram. Kalau dulu tadi sempat SMS. Pakai fax lagi dulu. Itu kan dulu. Kedengaran tu Ingat tak mencari waktu kita ni kertas satu. menyiarkan lagu kebangsaan dan juga doa pagi, bengkol kan, menggunakan pita rakaman Betul, tersebut. betul. Jadi mungkin untuk yang di media sekarang ini, Cabarannya apa? Cabarannya ya. Ya. Okey. Cabarannya saya rasa itulah pendengar semakin dekat dengan kita kerana bila kita live di TikTok, ia akan komen terus. Dia lagi ada apa kata orang, Dia tangguh-tangguh. surprise. Terus saja minta lagu ke apakah, kuat bercakap kita ni. You know, itu pun ada macam direct terus kuat bercakap melagu bah, you know. Kata orang cabaran-cabaran sebagai seorang DJ, ia harus mengambil hati pendengar. betul. Baik, sekarang ini bukan lagi pendengar tapi juga penonton di sosial media. Betul. Jadi kepada pendengar dan juga di mana saja kita berada, Indah terdapat radio di rumah, mengapa? Boleh mendengarkan kami di www.rtb.gov.bn ataupun menerusi RTB Go, dan di RTB Go dapat bis kita klik live radio. Dan seperti yang sudah lihat di kaca TV sekarang ini, kita juga mengutamakan orang kurang upaya tadi. Ini DJ Eddie Diberi kesempatan. diberi kesempatan juga untuk berhibur bersama atau menghiburkan pendengar ya, di Harmony FM. Ya, alhamdulillah. Jadi bila kita ni perhatikan sedikit mungkin perkongsian pengalaman pahit manis dulu Intan ya. Jadi kalau mungkin tidak keberatan Puan Salmi dapat menceritakan, mungkin ada pahitnya, tentu ada manisnya. Betul. Ada manisnya, tentu ada pahitnya. Sebagai warga penyiar ataupun sebagai Juruhebah Radio, mungkin dapat dikongsikan bersama. Baik, sebagai Juruhebah kita harus bersedia dengan apa yang diberikan kepada kita ya. Tengah-tengah kita ni berhibur, main lagu Ellie Cats dan sebagainya, tiba-tiba kena bagi paper ataupun kertas berita keluarga mengumumkan orang meninggal. Tak lagi yang meninggal itu saudara tani. So you have to be professional. Okey. Contoh tengah kita ni berhibur happy-happy dengan lirik lagu Harmoni ya. Harmoni memang eliket adalah tu ha. Okey, tengah-tengah kita berhibur tiba-tiba ada berita keluarga. So you have to be professional. Ada rasa sebablah bila membacakan berita keluarga tersebut, tapi itulah kerangan yang tidak dapat dilupakan bila lagi orang terdekat meninggal ke apa sebagainya. You have to be professional. Selain daripada itu, kenangan manis ialah bersama dengan pendengar. Kalau dulu tiada restrictionnya, pendengar boleh berjumpa dengan Juruhebah bila-bila masa, tapi melalui kawalan di depan arah kaunter tu. Tapi sekarang alhamdulillah ya diketatkan lagi untuk keselamatan Juruhebah itu sendiri. Betul. Ya. Begitulah. Mengimbas kembali. Ya, apa Intan? Ya, Silakan. apatah lagi ni, Puannya kalau ada peminat yang berminat lah. Yang fanatik. Yang fanatik, macam mana tu? Pernah kata macam jadi? mana? Kita layan kerana tanpa peminat, tanpa pendengar, siapalah kita kan? Betul. Sewaktu dulu, saya masih ingat sewaktu County Radio kita masih lagi di bangunan RTB Bandar Serbegawan ya. Kita pernah menyambut sambutan Jubli Emas waktu itu ya, Puan Salmi ya. Jadi kita ni membukakan peluang untuk pengunjung untuk datang berkunjung dan terus masuk ke setiap county 5 rangkaian radio pada waktu itu, dan mereka dibenarkan dengan tentu sekali dengan diiringi dengan pengawal yang bertugas ya, pengawal keselamatan maksudnya. Saya ingat DJ Is masa tu malu-malu. Kata orang, di radio bukan main waktu itu hangat di pasaran. Kan? Memang kita seorang Juruhebah ni pemalu sebenarnya. Hanya di radio saja orang berkunyanyang. Tapi sebenarnya
Bayangkan mereka masuk mengelilingi kita bertugas. Kadang-kadang bahan yang kita cakapkan adalah bahan sebelum kita masuk ke studio. Contoh, saya ditugaskan di awal subuh. Jadi di awal subuh tu petani melintas pokok-pokok, ditiup angin kah, apa daun-daun berguguran, itu pun boleh jadi bahan. Betul. Bila duduk arah jemputan orang kahwin, mendengar orang bercerita. Jadi social scientist petani Betul sekejap. sekali. Jadi observer ataupun pendengar yang mengetahui apa saja yang, apa kata orang, hits ataupun trending masa tu boleh dijadikan bahan untuk percakapan di radio. Dan lebih-lebih lagi sekarang kita mempunyai hubungan memorandum of understanding bersama dengan Singapura, bersama dengan Indonesia dan juga bersama dengan Malaysia. Jadi kita, apa kata orang, menjalin hubungan tersebut, kita boleh melihat cara mereka menerbitkan drama, menerbitkan sesuatu program, cara mereka bertugas sebagai juruhebah, bagaimana keterampilan mereka, begitulah. Bersaing dengan radio swasta. Betul sekali. Bila mengimbas kembali sedikit Intan sebelum kita bercerita mengenai dengan seterusnya. Jika pun Salmi tadi ada menyebut mengenai dengan pengalaman pahit sewaktu bertugas di radio, kebetulan saya bertugas pada waktu itu. Kali dikabarkan bahawa rakan penyiar berita penyiar radio kita ni, Allahyarhamah DJ Izan waktu itu meninggal kembali ke rahmat Allah pada waktu itu saya bertugas. Jadi memang rasa sedih sebagai rakan setugas kan. Kita harus profesional. Dan berkali-kali waktu itu Harmoni FM dipegang oleh ketua unit siaran waktu itu, Tuan Haji Asnan. Jadi beliau menasihatkan agar kita lebih profesional, jangan terbawa-bawa dengan emosi. Jadi perkara-perkara begini sukar untuk ketani dimiliki oleh mungkin beberapa orang tetapi sebagai penyiar radio ketani harus profesional. Betul. Dan apa yang disukai oleh pendengar kita adalah suara jurahebah tersebut dan juga bahan yang dicakapkan dan juga lagu-lagu yang diputarkan. Begitulah sebenarnya yang menjadi kegemaran pendengar-pendengar kita di Radio Brunei. Jadi sekarang sudah pun hampir 7 dekad 67 tahun tidak begitu terasa, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada mantan-mantan ketua, khususnya Haji Ali Haji, Puan Haja Zalinar yang menghantar saya berkursus di media, komunikasi media, menyambung pelajaran, dan juga mantan-mantan Tuan Haji Abdul Syamad dan juga Haji Hasnan Suhaili, Haji Serina Haji Misli, Puan Haji Salmah, Kaloma, ramai lagi. Tuan Haji Ramli Mat saya, Tuan Haji Zaini yang interview saya masa tu beratus orang yang ingin menjadi jurahebah ni. Dulu saya cuma jurahebah 9 Jadi beratus berdiri lagi tu, malu-malu, takut-takut. Dulu tu macam dah ada pengalaman apa-apa. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang jurahebah, dia perlu ada kelulusan yang tinggi, cukup sebagai apa kata orang, menjadi diri yang sebenar, jujur bersama pendengar, friendly with the mic, dan itulah kuncinya untuk menjadi jurahebah yang profesional, tahu apa kehendak pendengar. Perlu ada personality yang menarik juga Puan Iya, betul. Jadi alhamdulillah 2 Mei 2024 ini adalah merupakan Hari Perkhidmatan Radio Brunei yang ke-67 tahun. Jadi Puan mengenai dengan perkara ini, ke mana hala tuju Radio Brunei pada masa akan datang, dan apa yang bagi pihak Puan rancang untuk Radio Brunei dalam masa 10 ke 15 tahun akan datang? Baik, insya-Allah. Jangan tak 10 tahun, ini pun sudah start artificial intelligence, robot. Kadang-kadang yang kita dengar tu mungkin bukan DJ pandai-pandai. Mungkin robot tu. Belum. Saya terkejut saya. Terkejut Tapi itulah yang akan kita hadapi sekarang ini. Artificial intelligence sudah berleluasa. Dan kita di Radio Brunei menggunakannya untuk promo. Contoh promo-promo di Pelangi FM untuk rancangan raya sudah menggunakan robot tersebut. Yang kita lihat itu bukan DJ Fiza, bukan DJ Q, tapi robotnya. Contohnya beraya di Mareh, di Mars. Okey, kenapa ianya? Jadi kekurangan artificial intelligence ini, ia tiada perasaan. Tidak ada kerut muka, tidak ada emosi. Dapat kita lihat, dapat kita bezakan kalau sekiranya saya bercakap ini, kita ada lenggak-lenggok badan. Artificial intelligence pun ada juga lenggok badannya dan mimik mukanya, tetapi tidak ada kerut wajah dan monoton. Monoton, jadi bahasanya hanya kata orang monoton, dah ada pelbagai intonasinya, dah ada turun naik katanya. Dah ada rhythm. Jadi tidak mustahil, walaupun saya bersara nanti mungkin suara saya berkumandang, wajah saya masih ada, tetapi itu bukan saya.
Jeng. Kalau dulu pakai hijab, gimbaran kali. Bukan ni zaman moden ni we call it artificial intelligence, AI. Itu bagi hijab juga AI ni ia ada kebaikan dan keburukan. Dan saya rasa ia tidak sesuai untuk diimplement bagi rancangan-rancangan live kerana rancangan-rancangan live merupakan ulasan pandangan mata seorang jurulas, tetapi kalau sekiranya rancangan tersebut adalah recorded ataupun berakam, mungkin boleh digunakan. Contohnya rancangan dokumentari kita digunakan suara AI tersebut. Boleh insya-Allah. Jadi ia akan mengurangkan mengurangkan tenaga kerja. Itu keburukannya. Dan kelebihannya bagi sesuatu organisasi mungkin boleh menjimatkan bajet, tapi keburukannya juga boleh menghilangkan pekerjaan bagi sesetengah orang yang memang gemar tugasan sebagai juraiba. Begitulah. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri wawancara, sebenarnya panjang masa lagi, masya-Allah. Maafkan saya penerbit ya. Tadi saya sempat mendengar tinggal 1 minit lagi, 1 minit. Jadi saya ingatkan masa kita masih 1 minit. Baik, rupanya masih panjang lagi. Mungkin dapat kalau puan tidak keberatan, dapat kongsikan kepada audiens ataupun penonton kita pada kami sebut tadi pendengar ya Puan Salmi ya. Tapi sebenarnya penonton. Jadi di manakah orang ramai boleh mengikuti rancangan-rancangan Radio Brunei melalui social media ini? Mungkin dapat dikongsikan, silakan. Okey, sekarang ini kami ada RTB Go. Terus kita boleh mendengarkan RTB Go melalui RTB Go lah, kemudian klik live radio. Dan demikian juga bagi acara-acara rasmi kenegaraan juga boleh didengarkan melalui RTB Go. Jadi di mana servis kita berada, asalkan ada internet, asalkan ada internet, insya-Allah boleh mendengarkan kami. Dan selain itu juga kita ada Instagram, TikTok, Harmoni Pelangi, semua mempunyai TikTok tersendiri, maka ikutilah TikTok dan juga Instagram Pelangi dan juga National Facebook dan insya-Allah bis kita boleh berinteraksi di sana dan akan ada admin lah yang akan mengendalikan dan menjawab soalan-soalan bis kita. Tapi yang paling popular masa ni telefon telefon juga. Masih lagi. Especially yang dah berapakan dengan social media ni belum lagi celik IT. Jadi masih lagi menelefon DJ. Jadi DJ pun ni orang tangannya macam sutong sekejap masih lagi relevan masih lagi. Jadi diharapkan radio masih relevan walaupun sudah ada teknologi moden, ada robot dan sebagainya, kita masih tetap akan menghiburkan pendengar. Yang penting pendengar setia bersama kami. Terima kasih kerana tanpa pendengar dan juga penonton yang menyokong padu Radio Brunei, siapalah kami juru-juru hebat, juru ulas dan pelapor-pelapor di radio ini. Baik ya. Dan Puan, yang mungkin sahaja daripada penonton kita ini bertanya macam mana akan jadi DJ ni? Mungkin ada berminat. Saya beritahu tadi, dah semestinya kita berkursus tinggi jauh-jauh. Yang penting ada suara. Anugerah lah ya. Anugerah. Ia ada bakat. It's gifted. Bakat jadi asal ada suara dan kita jujur dengan pendengar, insya-Allah menghibur pendengar dengan jujur, bukan dibuat-buat, bukan terikut-ikut dengan trademark orang lain. Cari identiti sendiri, insya-Allah pendengar akan melekat arah kita, orang jadi teman setia kalau dah ada dicarinya. Betul. Macam mata untuk jadi seorang jurahebah must be jujur, mempunyai suara yang digemari pendengar, jangan juga yang macam bagi sakit telinga. Jadi tuan apanya mengenai dengan perkara ini, ada yang Juni menghantarkan pesanan ringkas adakah yang dibukakan audition ke mana? Audition belum lagi begitulah, belum lagi. Baik. Kemudian secara ringkas setelah kita memiliki Puan Salmi kriteria ataupun gifted tadi yang Puan Salmi bakat semula jadi sebagai seorang penyiar radio ataupun istilahnya juruhebah radio. Kemudian macam mana untuk tadi mengekalkan ke suara kita ni memang yang lunak merdu. Misalnya contoh macam Puan Salmi sendiri. Dari dulu saya mula-mula join dengan Harmoni FM sehingga ke saat ini entah berapa puluh tahun sudah, suara tetap sama. Wajah boleh berubah. Suara tidak akan berubah. Jadi setiap orang, lain orang ada lain caranya. Mungkin Puan Salmi sendiri mempunyai tips ataupun petua yang diamalkan. Apa tu? Mungkin ada air penawar dia cuba deh.
Suara buluh perindu. Suara buluh perindu okay, atau penting apakah? jaga kesihatan, jaga makan, tidur. Kalau sekiranya badan kita naik, jadi kita rasa semput, tidak boleh bernapas. Betul. Kadang-kadang lagu tersebut intronya hanya 40 saat untuk Tani bercakap. Jadi we try our best 40 saat atau sebelum Elicat satu menyanyi, kita ni bercakap. Cuma itulah, kalau sekiranya orang rasa badan naik, kena exercise dan sebagainya. Minum air suam, tapi saya minum air ais. Itulah kan. Ais, Pelik Sama dengan saya. Saya lebih suka air ais ya. Air sejuk. Air sejuk ya. Jadi ni puan ya, ada juga ni yang baru saja mengatakan soalan ni ya. Kalau sebagai seorang DJ, dalam berbahasa, bahasa Melayu ataupun Inggeris macam mana? Baik. Sebetulnya bahasa Melayu standard digalakkan dan sedikit sebanyak pendengar yang menelefon kita, mereka cuba-cuba untuk memberi pendapat dan sebagainya ikut serta tersebut. Mereka sebenarnya cuba untuk belajar dalam public speaking ataupun ucapan awam. Jadi kita sebagai DJ, sebagai role model harus menggunakan bahasa Melayu standard. Jadi kalau sekiranya di Pelangi FM ada bahasa Inggeris dan Melayu. Kalau di Pilihan FM bahasa Inggeris. Ada juga bahasa Mandarin, Gurkali. Kita yang handal cakap Gurkha boleh juga menelpon. Okey, begitulah ya. Kita menggunakan bahasa Melayu standard dan kalau sekiranya menggunakan bahasa Melayu Brunei, ada slot-slotnya tertentu. Contohnya di Harmoni FM, kalau kita mendengar Sialip sama DJ Helmi, ada slotnya tu. Petang-petang jaga. Tajuknya salah kereta tiap. Yang cali-cali, yang tengah kita drive tension atau hilang tension. Okey, dengarkan radio kami ya. Jadi, sebagai warga Puan Salmi berpengalaman sebagai warga penyiar yang sudah lama berkhidmat, atau kata orang tidak berlebihan lah jika saya mengatakan bahawa Puan Salmi telah mengabdikan diri dalam dunia penyiaran radio ini sudah berpuluh tahun lamanya. Jadi berhadapan ataupun sekarang ini sudah memegang jurehbah baru. Jadi berhadapan dengan mereka ini agar mereka ini menjadi seorang jurehbah yang berkualiti lah ya istilahnya. Jadi macam mana tu? Diberi kursus ya. Diberi kursus. Ya, InsyaAllah jureh-jurehbah baru kami tidak biarkan begitu saja anda dilepas. Hanya orang dilepaskan cuma tu saya indah. Kami kursus the do's and the don'ts. Negara kita Melayu Islam Beraja bukan yang bercakap lapas-lapas saja. Banyak orang melanggar. Betul. Melanggar anunya orang apa tu? Kita ni punya tata susila tadi tu. Ya. InsyaAllah kerana negara Melayu Islam Beraja masih tadi terapkan dan beberapa program berkaitan dengan wawasan negara pun dapat bisa kita ikuti di Pilihan FM dan juga di Nasional FM. Dan jurehbah-jurehbah baru seperti kata DJ Is tadi, kalau sekiranya melakukan kesalahan, kami tunggu habisnya duty baru kami lagau. Okey, ni salah lah, ni dah boleh ni. Okey. Kebanyakan jurehbah-jurehbah kita sekarang ni tidak pandai berbahasa Melayu. Mereka lebih kepada berbahasa Inggeris ya. Jadi amat sukar untuk kita mencari jurehbah yang fasih berbahasa Melayu. Kemudian apabila kita ni anda terlepas bekerjasama dalam projek MOU misalnya, 4 serumpun ya. 3 serumpun. Yang kau tambah 4 kenapa? Brunei, Republik Singapura. Singapura lain. Singapura lain. Dia alone. Okay. Jadi Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia kita gabung. 3 serumpun. 3 serumpun. Jadi macam mana feedback ataupun pandangan mereka terhadap kita? Alhamdulillah. Jurehbah Radio Brunei. Kita tidak kalah ya. Baru-baru ini kita pergi ke Negeri Sembilan untuk melaksanakan program Budaya 3 Serumpun. Dan alhamdulillah DJ-DJ yang saya bawa multi talented, boleh berlakon, berpantun. Boleh secara spontan ya. Menyanyi, DJ Fiza, DJ Naki, DJ Macam mana tahu? Saya mengikuti di Instagram, saya mengikuti dan sosial media ya. Kan mudah sekarang ini. Tidak TikTok perlu. ada. Begitulah. Alhamdulillah kita tidak malu ya, tidak kalah dengan ni. Begitu juga dengan artis-artis Brunei kita ni. Platformnya di Pelangi FM dalam anugerah Pelangi Best 914 sekarang sudah meningkat naik. Seperti Aziz Harun sekarang ada lagu barunya ya. Bersama dengan artis Indonesia. Betul. Jadi dia memang berkumandang di Malaysia. Dan itulah kita tidak kalah, alhamdulillah. Tidak malunya orang membawa DJ-DJ kita ni ke luar negeri untuk berpantun secara spontan, berlakon, menyanyi di atas pentas, live YouTube bagi sejak. InsyaAllah. Jadi untuk perancangan masa tahun ini, kita sudah masuk di bulan Mei. Baru 2 Mei. Kalau tidak salah, Puan Salmi lahir di bulan Mei kan?
Bukan. Saya yang lahir bulan Mei. Baik. Rupanya bagi Bagi Hil. Hil. Jadi apa perancangan program yang akan disiarkan menerusi 5 rangkaian di Radio Brunei ini? Antaranya. Baik, antaranya adalah Mungkin untuk Hari Raya Haji Aidiladha, mungkin contohnya ataupun yang akan datang? InsyaAllah memang banyak rancangan-rancangan kita mengikut kalendar terutama sekali di Nasional FM dan juga di Pilihan FM itu mengikut kalendar dan manakala rangkaian-rangkaian lain kita juga menyediakan rancangan-rancangan yang berkualiti. Kalau contohnya Hari Raya Aidiladha, kita ada drama. Ada kerjasama juga ya? Ada drama, ada pantun kerjasama antara 3 negara. Pasti ya? InsyaAllah. Kita juga ada berlakon bersama dengan negara Indonesia dan juga Malaysia. Seperti kata saya tadi, tidak malu dan tidak rugi saya membawa pegawai-pegawai radio yang bersaing hebat dengan Datuk Tarmimi Saregar. Kita berlakon baru-baru ini di Negeri Sembilan. Kalau tahun dulu bersama dengan Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak ada rasa rendah diri kerana di sini sudah expose. DJ-DJ yang saya bawa memang dieksposkannya orang untuk tidak malu-malu di atas pentas dan juga di studio rakaman melontarkan suara. Itulah kalau kita lihat penerbit di Malaysia dan Brunei, kita banyak belajar daripada penerbit di Malaysia di mana mereka lebih tegas bersama dengan artis-artis mereka begitulah. Alhamdulillah ya. Jadi pastinya pembelajaran ini akan menambah nilai juga mengenai dengan perkembangan radio di Brunei Jadi puan, kita ni baru baki dalam masa 5 minit saja lagi Jadi mungkin boleh sebagai harapan lah. Mungkin ada harapan puan mengenai dengan radio Brunei ketika ini? Seperti yang kita lihat di atas meja ni ada radio ada yang balasan aku mana pun dengar radio lagi. So mana ada jual radio-radio semuanya. No. Sekarang ni kami dapat didengarkan menerusi www.rtb.gov.bn, menerusi RTB Go, klik live radio, klik live TV. Jadi bolehlah dah saksikan dan juga TikTok boleh diikuti radio-radio tersebut secara live. Jadi tidak ada alasan untuk bersekitar untuk tidak mendengarkan kami InsyaAllah kami akan terus berbakti, berkhidmat dan kepada juru-juru hebat lama, mantan-mantan radio, kami tidak lupa untuk mengucapkan ribuan terima kasih. Tidak ada yang lama, maka kalau tidak ada yang lama, tidak ada yang baru. Betul, ini yang lama, sekarang ini ada yang baru. Ini radio yang lama. Ini yang lama, yang baru tidak kelihatan radionya. Di alam maya saja. Betul, menggunakan smartphone pun boleh sekarang ini. Baik, sebelum mengakhiri, siapakah idola Puan Salmi sendiri dalam dunia penyiaran ini? Sebab juru hebat, siapa? Mungkin dapat sama ada orang tempatan Ketanika, DJ-DJ lama dulu, ataupun mungkin dari luar-luar negara. Siapa agaknya? Siapa ya? Kan dulu ada suara seakan lemak merdu macam Puan Salmi. Kalau saya masih ingat Puan Asma Lele dari Singapura. Masih ingat lagi? Puan Asma. Ya, betul. Kalau kita lihat Puan Salmi siapa? Saya tidak boleh mencontohkan yang luar negara. Orang tempatan kita siapa? Okey, orang tempatan kita, kalau dulu saya suka suara DJ Rokia, ramai Ya, ramai. DJ Rokia, almarhum Rokia, DJ Darin, Sharina dulu di Pilihan FM, DJ Hisham, DJ Haji Ali, tu kalau bola, kalau bola, begitu kaget tu, gol. Jadi kita ni pun happy je, macam tadi berada di stadium. Betul. Haji Dawud dengan cali-calinya, ramai sebenarnya. Betul. Ada lagi Haja Salma. Kalau Mak, banyak semua diorang ni ada keistimewaan. Ada keistimewaan dalam saya berguru dengan mereka dari segi penerbitan, dari segi macam mana mereka editing, menyunting, macam mana mereka ke udara, yang mengajar cara-cara pengurusan masa yang berkesan. DJ hendaklah pandai mengurus masa. Kalau kata ni lewat bangun, maka radio anda berbunyi. Betul. 6 pagi. 6 pagi ada yang sibuklah MCR yang akan menghubungi Nasional dan juga Nur Islam 4 pagi sudah ke udara. Menemani pendengar Ketani, membangunkan diorang untuk solat subuh. Kaling dan ada berbunyi itu. Jadi itulah disiplin masa, pengurusan masa itu
mesti Pentinglah, ya. amat penting bagi seorang juruhebah. Kerana bukannya ia akan datang time-time yang akan berduty tu, 6 pagi je kapur-kapur senyawa. Jadi suara pun dia orang rasa terganggulah ya. terganggu. Ya begitulah. Ya, Kapus-kapus ni alhamdulillah orang lah. Jadi pengorbanan juga sebagai juruhebah radio ini apabila malam Aidilfitri, malam pukul akan bertugas 24 jam ya. Ya, ada yang tidur di studio. Betul sekali. Takut baru Takut dia terbangun. Takut dia Ya. terbangun. Kami memberi peluang kepada Puan Salmi untuk memberikan ucapan penghargaan ataupun tahniah kepada warga penyiar radio kita. Silakan. Silakan Puan. Selamat Hari Raya Aidilfitri Muhammad Zain Batin dan juga selamat ulang tahun Hari Radio ke-67 buat semua mantan-mantan kami, Tuan Haji Ali Haji, Haji Hassan Suhaili, Haji Ramli Muhammad Said, Haji Bahamin Hamdan, Tuan Haji Zaini Haji Muhammad Yusof yang interview saya, masih ingat lagi, Puan Helen tu yang juga pernah interview saya, dan juga ramai lagi ya, Tuan Haji Muhammad Sah, Haji Azwan, Haji Ridwan, Haji Muhammad Dr. Sad, mereka yang sudah berpindah jabatan, mereka yang bersara. Kami ucapkan ribuan terima kasih kerana pernah membimbing kami. Walaupun sudah berpencen, mereka masih memberikan feedback. Kenapa radio tu Salmi? Kenapa DJ Muar tu cakap cuma ni, you know? Kami mengambil pandangan tersebut sebagai sesuatu yang membina. Itu yang kami mahukan ya. Betul. Mereka tidak orang melupakan kami. Orang sudah pencenan tu Indah Tiam Mendengar Radio masih mendengar. Mantan-mantan pengarah. Tuan Haji Sufian Haji Bungsu, Tuan Haji Azman, ramai lagi ya, Tuan Haji Abdul Syamad, terima kasih semuanya, Puan Haji Zelinar yang memberikan kita peluang untuk terus berkarya di udara bersama dengan pendengar tercinta. Jadi diharapkan pendengar akan terus setia bersama kami di ke-55 stesen Radio Brunei, Pelangi Harmoni Nasional Nur Islam, Pilihan dan apa lagi? Alhamdulillah. Pilihan Nasional, Harmoni, Nur Islam, apa lagi? Habis. Lima sudah. Lengkap. Okay, lengkap. Baik, Rompa pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita, Puan Salmi binti Haji Ibrahim, merupakan penolong ketua radio bahagian rancangan radio. Terima kasih ya Puan ya. Sama-sama. Ya, selamat. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Selamat terus maju jaya ya. Terima kasih kerana menjemput saya.